Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami terdiri daripada 10 orang ahli akan membentangkan hasil dapatan perbincangan yang telah daripada tugasan yang diberikan oleh Dr. Madiah, iaitu mengenai kaedah pengajaran tilawah Al-Quran, hafazan dan juga ayat kefahaman. Jadi insyaAllah ahli kumpulan saya Nur Nakia binti Muhammad Nazmi, Nurul Masyita binti Ahmad Adli, Nurul Afika binti Abdul Hamid, saya sendiri Aizatul Hanna binti Muhammad Nasir, Miftahu Jannah binti Zulkifli, Minha Mardiyah, Nurul Husna, Nurul Jihan, Rabiatul Afika dan juga Hania. Okey, slide seterusnya. Okey, insyaAllah sebelum kita memasuki kepada hasil dapatan perbincangan, kita lihat dulu mengenai pengenalan tugasan ini, iaitu mengenai Al-Quran. Seperti yang kita semua sedia maklum, Al-Quran merupakan panduan hidup utama dalam kehidupan seorang Muslim terutamanya kerana itu merupakan sumber yang menjadi rujukan asas kepada setiap umat manusia. Jadi seperti mana yang difirmankan oleh Rasulullah seperti mana yang Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadis, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara tidak akan sesat selama-lamanya kepada sesiapa yang berpegang teguh terhadap dua perkara ini, iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi berdasarkan hadis ini jelas membuktikan bahawa Al-Quran merupakan sumber rujukan utama dalam kehidupan seorang Muslim. Jadi apa keperluan kita mempelajari Al-Quran ini? Keperluannya adalah kita setiap umat Islam itu mesti membaca, memahami dan juga menghayati setiap isi kandungan yang termaktub dalam Al-Quran kerana di situ ada syariat dan panduan hidup di dunia dan juga di akhirat. Jadi di zaman ini, seorang guru perlulah bijak untuk memilih kaedah dan juga teknik yang bersesuaian berdasarkan kemampuan seorang pelajar. Ditambah pula dalam era ini kita menghadapi perkembangan teknologi yang begitu pesat membangun yang akan membantu guru untuk menarik minat pelajar. Okay, seterusnya. Jadi kita lihat sedikit apakah yang dimaksudkan dengan definisi kaedah pengajaran. Kaedah pengajaran ini adalah cara yang digunakan untuk mengelolakan dan menggunakan teknik, isi pelajaran dan alat bantu mengajar untuk mencapai objektif pengajaran. Jadi apa kita akan bincangkan dalam hasil dapatan, iaitu kita akan tengok apakah kaedah pengajaran bagi tilawah dan kaedah pengajaran bagi hafazan dan juga kaedah pengajaran bagi ayat kefahaman. InsyaAllah kita akan teruskan dengan ahli kumpulan saya yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Syafiq binti Mahmud. Okey, seterusnya kita masuk kepada kaedah pengajaran tilawah Al-Quran, iaitu kami telah memilih kaedah qiraati yang mana pengasas kaedah ini adalah Haji Daslan Salam Zarkashi, yang mana kaedah ini diperkenalkan pada tahun 1963 di Semarang, Indonesia. Dan silibus qiraati ini telah memasuki Malaysia pada tahun 1991 oleh Ustaz Muhammad Masruh bin Ahmad. Okey. Bagi metod pengajaran, kita dapat dua kaedah pengajaran, iaitu secara klasikal dan individu, yang mana pengajaran kaedah ini berasaskan kepada kaedah Osmani, dan silibus ini merupakan kaedah qiraati ini dia lebih laju dari mukaddam kerana pelajar mampu membaca huruf hijaiyah yang berharakat tanpa mengeja. Dan untuk buku rujukan qiraat ini terdapat 8 buku qiraat, yang mana 3 untuk dewasa dan 5 untuk kanak-kanak. Okey, seterusnya kita tengok kepada slide seterusnya yang menerangkan ciri-ciri buku qiraati. Seterusnya saya Nurul Afika. Saya akan menerangkan tentang ciri-ciri buku qiraati. Okey, ciri-ciri buku terdapat 5 ciri-ciri buku qiraati. Setiap buku mempunyai ciri-ciri yang berbeza seperti yang kita lihat di dalam slide ini. Okey, next. Okey, penyesuaian kaedah qiraati dengan medium digital terkini. Okey.
Kami bahagikan penyesuaian kaedah ini kepada dua, iaitu bersemuka dan online. Kalau bersemuka, kami akan gunakan platform Quizizz dan Kahoot untuk aktiviti pengukuhan. Seterusnya, aktiviti online pula, kami akan menggunakan Google Meet atau Zoom untuk mengajar. Okey. Lepas tu aktiviti pengukuhannya pula sama seperti aktiviti yang dilakukan semasa pengajaran bersemuka, iaitu Quizizz dan Kahoot. Okey, saya akan bagi perbincangan ni kepada kawan saya yang seterusnya. Okey, baik. Terima kasih. Nama saya Nonokia. Okey, kita teruskan kepada kaedah pengajaran hafazan Al-Quran di mana kami memilih kaedah hafazan neurofisiologi oleh Al-Baghdadi Learning Center. Okey, itu kat bawah tu merupakan sumber yang kami dapat. Okey, next slide. Okey, pengenalan sedikit teknik Al-Baghdadi ni dicetuskan oleh Ustaz Jalaluddin Al-Baghdadi di mana dia tercetus daripada pengalaman dia sendiri ketika mengendalikan kursus kaedah Al-Barqi yang diasaskan oleh Allahyarham Ustaz Muhajir Sultan di dalam pengajian dan pembelajaran Al-Quran. Okey, next slide. Okey, Masyita. Okey, kita pergi seterusnya kepada definisi neurofisiologi, iaitu bidang ilmu fisiologi yang berkaitan dengan fungsi sistem saraf. Ilmu ini juga berkait rapat dengan neurobiologi, psikologi, neurologi, neurofisiologi klinik, elektronisiologi, etologi, aktiviti saraf tinggi, neuroanatomi, ilmu kognitif dan ilmu-ilmu lain yang berkaitan dengan otak. Next, seterusnya. Okey, seperti kita ketahui, perbezaan fungsi otak ni cenderung menggunakan fungsi otak kiri dan kanan ini akan memberikan hasil yang berbeza kepada individu yang terlibat. Jadi individu yang cenderung memproses data menggunakan otak kiri adalah yang berkaitan dengan logik dan lain-lain, sementara otak kanan adalah berkaitan dengan kreativiti dan lain-lain. Otak kanan tu kreativiti, inovasi, gambaran, melodi, irama, dan otak kiri sistematik, membaca bahasa, menulis dan terjemah. Okey, seterusnya. Okey, dalam konteks hafazan Al-Quran, teknik Nadia Al-Baghdadi ni penggunaan kedua-dua otak akan diaktifkan secara serentak dan berkesan mengikut langkah-langkahnya. Okey, antara langkah-langkahnya yang pertama, Ustaz membaca 3 kali sementara para pelajar mendengar sambil melihat bahan, iaitu pelajar fokus kepada bahan khas. Yang kedua, Ustaz mengulang 3 kali dan para pelajar mengikut ayat yang dibacakan, iaitu pelajar lihat dan rujuk bahan khas. Dan yang ketiga, pelajar-pelajar diarahkan mengulang bacaan secara berkumpulan, iaitu pelajar sebut sambil merujuk kepada bahan khas. Proses membaca, mendengar dan melihat bahan dilakukan secara berulang kali yang melibatkan penglibatan otak kiri dan kanan secara aktif dan optimum. Okey, seterusnya. Okay, saya Minha Mardiah binti Yahya. Okay, seterusnya. Setelah menghafal, diteruskan dengan beberapa langkah sehingga pelajar mampu untuk yang pertama, membaca ayat mengikut urutan, kemudian membaca ayat secara berundur, membaca ayat ganjil, kemudian mampu undur bacaan ayat ganjil, membaca ayat genap, undur bacaan genap dan membaca ayat tebuk. Okay, next slide. Okay, antara keunikan teknik Al-Baghdadi, yang pertamanya teknik ini adalah secara berkumpulan. Jadi ahli kumpulan tu saling bekerjasama untuk menjaga hafazan sama mereka. Okay, yang kedua, keunikannya adalah bermodul. Jadi modulnya mempunyai 10 modul. Jadi setiap modul tu ada 3 juzuk. Jadi 10 modul bermakna 30 juzuk. Kemudian bahan bantuan mengajarnya menarik. Jadi dia berwarna, bergambar dan secara perteminda. Okay, next saya serahkan kepada seterusnya.
Okey, baiklah seterusnya penyesuaian kaedah hafazan neuropsikologi ni dengan medium digital terkini. So, kalau secara bersemuka, kita boleh gunakan seperti Kahoot dengan Quizizz untuk soalan-soalan pengukuhan. Yang mana yang kedua untuk secara online kita boleh gunakan platform Zoom, Google, Google Meet, Webex untuk mengajar secara online dan menggunakan langkah yang sama seperti offline. Sama juga pengukuhan kita boleh gunakan quiz dengan Quizizz dengan Kahoot untuk sebagai pengukuhan. Dan kalau secara asinkronus, guru boleh mengupload cara bacaan yang betul di YouTube ataupun TikTok ataupun Instagram dan meminta pelajar untuk merespon balik menggunakan membaca balik dan menghantar kepada guru melalui WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Okey, baik seterusnya. Okay, seterusnya kita teruskan dengan kaedah pengajaran kefahaman ayat. Okay, di sini kami telah membahagikan kepada dua kaedah dan yang kaedah pertama ialah kaedah elektik sistematik. Okay, kaedah ini merupakan satu kajian yang telah didapati oleh Maimun Afasha. Beliau merupakan seorang sarjana peringkat pendidikan. Beliau merupakan seorang sarjana pendidikan di UKM. Okay, macam mana kaedah ini diaplikasikan dalam sistem pendidikan Islam? Okay, kaedah ini pengajarannya dimulakan dengan gabungan antara kemahiran mendengar dengan kemahiran membaca. Ia juga melibatkan semua kemahiran yang lain seperti kemahiran bertutur dan kemahiran menulis. Sebagai contoh, penguasaan kefahaman ayat Quran memerlukan kepada penguasaan ilmu nahu. Okey, oleh itu kaedah ini menampilkan ayat-ayat jumlah dalam bahasa Arab kepada pelajar serta melatihkan ayat-ayat tersebut dalam kemahiran bahasa seperti kemahiran mendengar, kemahiran bertutur, kemahiran membaca dan kemahiran memahami. Jadi dengan penguasaan ayat baru iaitu kalimah-kalimah yang baru, perkataan baru, murid tersebut dapat menguasai ataupun dapat memahami sesuatu ayat Al-Quran. Okey, baik seterusnya kita teruskan pada kaedah untuk memahami ayat kefahaman Al-Quran adalah menggunakan kaedah tadabbur. Okey, oleh Nurul Zakira Zulkifli 2012 mengatakan tadabbur adalah elemen yang penting dalam pembelajaran Al-Quran. Menurut Nurul Zakira dan Zulkifli Muhammad Yusuf 2012, hakikat tadabbur berlaku semasa proses memahami ayat-ayat Al-Quran yang dibaca dan dihafal. Oleh itu, usaha tadabbur Al-Quran dapat membantu pelajar dalam memahami ayat Al-Quran. Okey, elemen tadabbur Al-Quran akan membawa pembacanya kepada ketelitian setiap makna-makna Al-Quran dan jadi secara tidak langsung pelajar memahami Al-Quran melalui tadabbur setiap perkataan daripada Al-Quran. Maka kesilapan dalam mentadabbur ayat Al-Quran akan membawa kepada kurangnya kefahaman sesuatu ayat Al-Quran. Oleh itu, kaedah tadabbur adalah kami merasakan adalah kaedah terbaik untuk memahami ayat Al-Quran. Okey, kaedah ayat kefahaman ini kami gunakan aplikasi digital iaitu Nearpod. Sebagai contoh, kita boleh menggunakan matching pairs. Bahasa Arab dia, apa terjemahan dalam bahasa Melayu dia. Kemudian menggunakan Nearpod juga kita boleh memahami pelajar mengenai sesuatu kejadian ataupun sebagai contoh kejadian ketika berada di dalam alam barzakh. Okey. Sekian. Sebagai penutup, sebagai penghias bicara akhir, kaedah lain pengajaran bagi tilawah Al-Quran, hafazan Al-Quran dan juga ayat kefahaman telah dibincangkan dengan lengkap dan sempurna di dalam slide yang telah dibentangkan sebentar tadi mengikut kepada perspektif ilmu dan juga pandangan sarjana Islam yang lain yang bersesuaian dengan medium digital atau teknologi mengikut garis panduan pendidikan abad ke-21. Akhirnya sebagai cadangan, kaedah ini mungkin boleh diketengahkan dan diperkenalkan ke dalam sistem persekolahan aliran tahfiz agar ianya menjadi satu usaha yang lebih besar dalam membantu melahirkan para hufaz yang lebih cemerlang serta mencetak generasi yang rabbani. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.